bi'ayyihimu mana-mana siapa sahabat yang kamu ambilnya sebagai panduan kamu, ihtadaitum, kamu akan memperoleh hidayah. 124,000 orang sahabat. Kalau kita 124,000 orang, pasti mereka mempunyai 124,000 sifat. Indonesia berapa ramai di sini? Kalau di Taiwan, saya kira-kirakan di Taiwan hampir 200,000. 200,000 laki-laki dan perempuan di Taiwan. Di Hong Kong demikian juga. Di Kanada demikian juga. Di sini 36,000. Itu yang ada visa. Yang tidak ada visa jangan dibilang. Oh. Ya. Dulu kami jumpa satu Indonesia di mana itu Iskandar. Sudah pulang. Tadi yang janggupan tadi ada. Oh, Iskandar itu Cirebon. Pasung kaca. Iskandar. Dia yang pertama sekali. Dia antara orang pertama Indonesia yang keluar di sini. Kami ke Ipoh. Di sana jumpa satu orang Indonesia. Bekerja di satu kilang. Dan bertanya macam mana kamu makan? Kamu makan apa saja yang ada? Tanya, saya beritahu sini tidak ada barang halal. Kata, Pak, sapi itu halal. Sembelih tak sembelih itu lain kira. Sapi itu halal. Khinzir barulah haram. Baik. 124,000 orang sahabat. Kalau 200,000 Indonesia, pasti ada 200,000 sifat. Setiap orang berlainan sifat. Tetapi sahabat Nabi SAW, 124,000 orang sahabat Nabi ini yang bersahabat Nabi. Mereka ada dalam diri setiap sahabat, mereka ada 6 sifat. Allah. Yang 6 sifat ini ada dalam setiap diri sahabat. Kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki. Semua sahabat dalam diri mereka ada 6 sifat. Yang mana ulama telah kumpulkan sifat ini dan ulama tuliskan bahawa barang siapa yang mempelajari 6 sifat ini, mudah untuk mereka beramal dengan seluruh agama. Allah. Kunci. Kita pelajari 6 sifat sahabat ini, maka memudahkan hidup kita beramal dengan seluruh perintah-perintah agama. Dan 6 sifat ini dikumpul daripada kehidupan semua sahabat. Daripada Abu Bakar, orang pertama Islam, sampailah sahabat yang terakhir yang lihat wajah Nabi SAW. Sifat pertama dan diri sahabat yang perlu kita usahakan adalah sifat yakin. Sifat yakin. Yakin ini tuan-tuan yang mulia ialah iman yang sempurna. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-yaqin imanu kullu. Yakin ini ialah iman yang sempurna. Yani sifat pertama, sifat yakin terhadap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat iman, yakin dengan zat Allah, bahawa dialah, Allah lah yang menciptakan manusia. Tiada pencipta selain Allah. Sifat iman, Allah lah pemberi rezeki, tiada pemberi rezeki selain Allah. Allah lah pemelihara, tiada pemelihara selain Allah. Mereka yakin dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar yakin. Mereka yakin dengan la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini ialah kalimah yakin. Allah ajarkan kita melalui la ilaha illallah dengan menidakkan makhluk terlebih dahulu. Tiada ilaha. Tiada tempat bergantung. Tiada tempat meminta, tiada tempat merayu, tiada tempat meminta pertolongan. Illallah, melainkan Allah.
Ini kaedah tauhid, kaedah iman. Dengan menafikan makhluk dan membenarkan Allah. Percakapan sahabat semuanya mengikut kaedah ini. Berbeza dengan kita. Kita hari ini terbalik. Percakapan kita membenarkan Allah kemudian menidakkannya. Memanglah Allah yang bagi rezeki, tapi Kalau nggak kerja lah. kalau saya tidak di Korea, misalnya kita orang Indonesia, orang Malaysia, memang Allah yang beri makan, tetapi toko saya mesti dibuka. Ini perbualan kita, kaedahnya berbeza. Sedangkan Allah ajarkan kita kalimah iman, la ilaha. Nafikan dulu. Tiada pemberi rezeki illallah, malaikat Allah saja. Di situ akhirnya. Berakhir dengan Allah. Tiada pemberi kebahagiaan illallah, malaikat Allah. Tiada pemberi kebahagiaan, tiada pemberi kehidupan, tiada pembina kehidupan illallah, malaikat Allah. Ini kalimah iman yang sentiasa sahabat ulang-ulangkan. Sehingga masuk iman dalam hati mereka. Sehingga terbina iman mereka. Dan iman ini sahabat telah pelajari sebelum mereka mempelajari hukum-hukum agama yang lain. Ta'allamnal iman. Kami belajar iman, kata sahabat. Summa ta'allamnal Quran. Kemudian barulah kami belajar Quran, yakni agama yang sempurna. Iman asas. Ini sifat sahabat. Pertama, sahabat mempelajari iman, yakin dengan kalimat la ilaha illallah, bahawa Allah lah segala-galanya, selain Allah semuanya makhluk, dan makhluk la yanfa', tidak memberi munafaat, wala yadur, dan tidak memberi kemudaratan. Harta, benda, emas, perak, duit, ringgit, rupiah, won, dalam memberi kebahagiaan, kemuliaan, kemudahan pada kita, mereka berhajat pada Allah SWT. Mengucapkan, wang tidak boleh memberi bahagia pada saya. Yang kurniakan kebahagiaan pada saya ialah Allah. Contoh ini. Mau cakap lagi sehingga telinga ini dengar. Bila telinga mendengar, dia masuk ke akal fikiran kita dan dia terus meledak sampai ke jantung hati kita. Sehingga kata orang tua kita mau ucap lagi Allah berkali-kali sehingga masuk ke ruh kita. Sehingga setiap perkara kita lihat, kita akan nampak ini Allah yang punya kerja. Sehingga rumput-rumput yang bergoyang, kita akan nampak bahawa pencipta rumput ini pun Allah. Rumput, akar, umbinya berhajat sepenuhnya kepada Allah untuk hidup. Apalagi manusia seperti saya. Sahabat ada ikatan dengan Allah. Sehingga mereka, dalam diri mereka datang sifat ihsan. Wa'budullah ka'annaka tarahu fa'in lam takun tarah fa'innahu yarak. Sifat ihsan ini wujud dalam kehidupan sahabat. Apa dia? Jadilah hamba kepada Allah seumpama kamu melihat Allah setiap waktu. Nampak Allah di mana-mana. Sampai tahap itu. Fa'in lam takun tarahu. Kalau tidak mampu sampai tahap kamu mendapati Allah di setiap tempat, fa'innahu yaraka. Yakinlah bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Sehingga sahabat masuk ke WC, keluar kembali mereka. Pergi berjumpa Nabi. Ya Rasulullah, macam mana kami mau mandi, mau ke WC, sedangkan Allah melihat kami telanjang. Kata Nabi SAW, kamu telanjang atau berpakaian bagi Allah sama sahaja. Sampai tahap ini. Bisa usahakan insyaAllah. InsyaAllah. Sehingga di mana kita berada, di situ ada Allah bersama kita. Sehingga segan kita untuk melakukan apa jua perkara yang bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Dan dari sahabat ada Muhammad Rasulullah. Yakin dengan cara hidup Nabi SAW, cara hidup yang membawa kepada kejayaan. Selain hidup Nabi, selain cara Nabi, selain sunnah Nabi, tiada kejayaan. Ini mereka yakin.
cara berpakaian mereka, cara bermuamalah mereka, cara bermuasyarah mereka, cara pernikahan mereka, cara ibadah mereka, apalagi ibadah. Kehidupan mereka sepenuhnya dari segi ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, muasyarahnya, munakahatnya, semua mengikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, Bapak-bapak yang mulia, macam mana kita juga boleh perolehi sifat ini? Sifat yakin dengan zat Allah dan yakin dengan cara nak kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita pertama sekali kita kena dakwahkan. Kalimah yang besar ini mau didakwahkan, dakwahkan. Ajak setiap manusia berkalimah ini. Kita mau panggil orang yang belum beriman kepada kalimah iman ini. Dan mau panggil orang yang telah beriman supaya beramal, berhubung dengan Allah seperti mana sahabat tadi. Mau usaha terhadap iman kalimah ini. Man qala la ilaha illallah wa yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya'a. Orang siapa yang ucap la ilaha illallah, hatinya mentasdikkan, membenarkan benar. Yakni dia ucap kalimah la ilaha illallah bukan lidah saja, hati juga mentasdikkannya, membenarkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuklah dia ke syurga melalui pintu mana yang mereka suka. Mana pintu syurga yang kamu mahu, masuk melalui sana. Jadi usaha terhadap kalimah la ilaha illallah, usaha terhadap Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah hakikat kehidupan Nabi macam mana kita boleh perolehi? Dengan mengamalkan segala sunnah Nabi. Sama ada yang ringan atau yang berat. Sunnah Nabi semuanya besar. Tiada sunnah kecil, sunnah besar. Membuang duri dari jalanan, buang keluar. Duri-duri di tengah jalan ambil dan buangkan. Pun besar. Sunnah Nabi ini berat dan ringan saja. Sunnah yang ringannya, yang mudah diamalkannya, kahwin 4. Tak boleh. Sunnah yang beratnya, dakwah keluar 4 bulan. Ya, kahwin 4 semua sedia. 4 bulan. 1 Indonesia, 3 Korea. Bangsa lagi. Oleh itu kita kena usahakan menghidupkan sunnah Nabi SAW dalam setiap keadaan. Pakaian kita, makan minum kita, keluar WC, masuk WC kita, muamalah